Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Dialah yakni Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah di kalangan hamba-hambanya yang sebaik dari sudut amalan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, tanda cinta kasih sayang Allah pada hambanya. Namun pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia lupa untuk bersyukur. Yang pertamanya nikmat sihat, dan yang keduanya nikmat masa lapang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata juga besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, tamu sekalian dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas hukum Allah Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan dengan memperbanyakkan mengucap kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepada Allah Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehingga kali ini untuk sama-sama kita istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas tanggungjawab kita, ya, selaku hamba Allah Ta'ala. Dan syukur kerana sekiranya kali pertama lah lepas daripada PKP ini, ya, dapat diberi juga keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan yang paling untungnya para ibu dibenarkan, ya, untuk datang ke rumah Allah Ta'ala pada bulan ini, pada bulan 8 baru ni, ya. Sekiranya para ibu semuanya merindui, ya, majlis-majlis ilmu, ya, selain dia rindunya pada ustaznya, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan, ya, wabak-wabak ini dengan secepat mungkin, amin. Dan kita dapat lakukan aktiviti seperti mana pada bulan-bulan sebelum daripada PKP yang lalu, amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi lah, ya, untuk membicarakan tentang topik yang begitu penting, yang untuk sama-sama kita jadikan dia sebagai satu amalan. Namun persoalannya, siapakah yang perlu kita ikut? Tak lain tak bukan itulah, tuan-tuan, ya, yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, kita bicara tentang satu kitab, iaitu amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai ke fasal yang baru, ya. Dan sebelum itu ada beberapa perkara yang masih kita bincang berkenaan dengan makan dan minum, ya. Baginda Nabi SAW ada lebih kurang lagi 2 bab. Jadi kita habiskan terlebih dahulu, ya. Walaupun malam ni saya pun tak dijangka malam ni ada makan ataupun tidak, ya. Tak ada kan. Apalah, kita cerita pilah masa makan ni, ya. Jadi mungkin ada orang yang lembut hati di bawah, jawab pergi kedai tom yam, mana nak tahu kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita jadikan sebagai amalan yang kita mencontohi baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan hidup kita dirahmati dan diberkati dan mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Untuk permulaannya ialah marilah sama-sama kita melihat ya, makan baginda Nabi SAW tidak terlalu kenyang. Satu hadis yang telah direkodkan, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yang kita sebut Aisyah dalam istilah bahasa Arab Aisyah ya. Tapi kita orang Melayu kita sebut Aisyah, kita panggil Aisyah ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, keluarga Muhammad ni, keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang daripada roti tepung selama 2 hari yang berturut-turut sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Tuan ya, malu kita dengar tuan ya. Kata Sayyidatina Aisyah, isteri salah seorang daripada baginda Nabi SAW, dia kata keluarga Muhammad, bukan Nabi Muhammad saja, tapi seluruh keluarga baginda Nabi tidak pernah rasa kenyang 2 hari turut-turut. Kita 1 hari, ya Allah, berturut-turut kenyang. Sarapannya kenyang ya. Tengah harinya sengkak, malamnya terkedarah. Nak cerita ni tuan-tuan, jauh lagi kita dengan Rasulullah SAW. Baik itu kehidupan para ulama, mereka nak ikut contohi baginda Nabi SAW, makan dengan kadar lapik perut 1 lumuk, supaya mereka dapat melaksanakan aktiviti selepas daripada ni. Tuan-tuan, kita sebut macam ni, bukan kata nasihat pada tuan-tuan saja, nasihat pada diri saya juga. Kita tuan-tuan ya, bila ingat keluar daripada rumah tu, dari rumah tu kita dah boleh dah diet. Tapi bila pergi ceramah, kan ni sekarang ni musim Ma'alijah, Merdeka, dia jamu tuan-tuan tak macam di rumah. Lepas habis ceramah, dia jamu nasi Arab tuan-tuan, tak berani nolak. Tak berani nolak lampu macam ni, nolak. Nak ceritanya tuan-tuan, orang hidang rezeki jangan ditolak. Tolak dia tuan-tuan dalam. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca hadis ini, rasa macam Allahu Akbar, jauh lagi aku nak ikut Rasulullah. Tapi paling tidak kita ada arah berusaha untuk mengikut jejak langkah baginda Nabi SAW. Sebab apa? Orang yang dalam keadaan bertambah banyak sangat yang menyuap, makan dan sebagainya. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, antara yang boleh menggelapkan hati seseorang, yang boleh orang bertangguh-tangguh dalam beribadah, antaranya ialah memperbanyakkan makanan. Sebab itu baginda Nabi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dan keluarga Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tanyalah ibu di belakang kalau ada suami, keluarga macam mana? Alhamdulillah, suami saya makan bagi cukup, kadang-kadang tengah tidur pun bagi makan. Allah cukup ya. Maknanya kita seronoknya tuan-tuan ya, hari ni kita dapat nikmat makan ya. Baik itu kita seronok duduk kat Malaysia khususnya ya. Bab makan ni tuan-tuan, setiap program mesti ada. Cuma musim PKP inilah ya, ada yang ada yang tak ada. Tapi sebelum PKP ini semua ada package. Kalau program-program yang besar, dia ada 3 syarahan, marhaban, makan. Kalau tak ada pada jemaah, dia ada pada ustaz. Itu je. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu pada kita, dalam hidup Rasulullah tak pernah makan 2 hari berturut-turut. Nak cerita lepas tu pun bersama juga. Bukan setakat baginda Nabi SAW, begitu juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi orang yang miskin tuan-tuan? Sahabatnya semua di kalangan Nabi itu orang kaya-kaya. Sahabat tak sanggup tengok Nabi lapar, pasti dia akan bagi macam-macam. Tapi Nabi bukan nak ambil kesempatan. Bila Nabi jadi ketua, Nabi Rasulullah, Nabi tak nak ambil kesenangan dunia. Bahkan itulah antara mengajar kepada kita, orang yang banyak makan ini ya, adalah antara perkara yang dia tengok lepas daripada itu nak buat amal ibadat, bangun malam susah ya.
Kemudian nak sembahyang pun contoh, kalau Ramadan makan banyak-banyak sangat, nak tarawih pun rasa malas. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah dalam hidup Nabi yang perlu kita bermuhasabah. Nabi makan tak pernah rasa kenyang 2 hari berturut-turut. Baik itu kata Sayyidatina Aisyah lagi, ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamarun. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan 2 kali dalam sehari kecuali salah satunya adalah daripada kurma. Subhanallah. 2 kali juga makan. Ya, kata Sayyidatina Aisyah tak pernah, jaranglah sangat kalau makan 2 kali direct. Kalau makan pun salah satu daripada dia adalah kurma. Sampai macam tu sekali tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Aisyah ni antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis sebab dia duduk dengan Nabi dalam rumah. Maka sahabat-sahabat nak tahu perangai Nabi, dia akan rujuk antaranya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu dalam bab makan ni kita kalah lah tuan ya. Langsung kalah lah kita, ya Allah ya. 2 kali sehari, 2 pinggan sekali. 2 keping roti canai. Ada setengah besar kawan-kawan kita kan, roti kosong. Okeylah, kita ingat zuhud lah, sebab dia pilih roti kosong, tak mahal. 2 keping, subhanallah. Jadi tak zuhud pun ni. Kan? Ada seorang dia minta roti telur dulu. Tu nampak dengan VIP nya. Tapi kawan kita ni roti kosong, Masya Allah, zuhud. Minum teh. Tapi gelas besar, sama juga. Beza kan? Sebab itu kita sama-sama muhasabah lah ya. Antara amanat disukai oleh Rasulullah dalam hidup Nabi, Nabi tidak mengenyangkan ya perut Nabi secara kekenyangan yang begitu, kerana pastinya orang yang kenyang ini dia banyak efek antara yang disebut bahawa nak buat aktiviti selepas daripada itu dia akan jadi mengah ya. Sebab itu dalam satu hadis lagi ya, saya ringkas lagi, lam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwan. Ni kata Sayyidatina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi tak pernah makan di atas khiwan. Khiwan ni apa dia? Hatta mat, sehinggalah Nabi wafat. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat, atau kama qala rawahu Bukhari. Rasulullah tak pernah makan di atas khiwan sehinggalah Nabi wafat, dan baginda juga tidak pernah makan roti empuk sehinggalah Nabi wafat. Subhanallah. Khiwan ini apa tuan-tuan? Khiwan ini kalau kita tengok apa yang disebut oleh terjemahan dia ialah makan yang berlapikkan di atas meja. Oh Allah. Kita kat rumah dah lapik meja tu. Nabi tak pernah makan dalam hidup Rasulullah tu, tak pernah makan di atas khiwan, maknanya di atas meja, berlapikkan pula. Sebab pada zaman ketika itu orang yang khiwan dan makan di atas khiwan ni melambangkan orang itu adalah seorang yang bermewah-mewah. Khiwan. So balik ini jangan pula luang meja makan pun. Tapi tadi abang baru belajar ni, tak boleh makan macam ni, Nabi tak buat dah. Tapi Nabi tak melarang. Nabi tak melarang kalau kita makan dengan syarat kita bersederhana. Makan tu agak-agak. Ini janganlah kita tuan-tuan, kalau 10 ada atas meja tu, bukan atas meja, duduk keliling tu ada 10 kursi, 10 tuan-tuan makan ada. Jangan begitu. Sebab akhirnya yang berlaku tuan-tuan, bukan 10-10 yang dapat kita licinkan. Mungkin kita akan berlaku pembaziran, na'udzubillah. Tambah dalam bab puasa tuan-tuan, pula buka puasa, subhanallah. Gi bahasa malam, gi bahasa Ramadan tuan-tuan. Ni 10 jari ni, 10 jari, satu jari mewakili satu beg plastik. Itu okey lagi lah. Yang jenis jari tembun-tembun ni satu jari kadang-kadang sampai 3 plastik. Maknanya 10 jari kalau 30 plastik. Letak atas tuan-tuan, akhirnya kesudahnya bukan dimakan ni tuan-tuan, tapi ditung sampah ni. Ini berlaku ya. Sebab itu kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi tak pernah makan dalam hidup Rasulullah sehinggalah Nabi wafat, usia Nabi 63 tahun tu, Nabi tak makan di atas khiwan. Khiwan ni adalah atas meja yang berlapik, kerana waktu itu menunjukkan bahawa orang yang ada saja yang makan di situ ya. Begitu juga Nabi tak pernah makan roti yang paling sedap. Hari ni datang apa kita dah telan tu, pantang dia keluar dekat televisyen
Visa sekian. Kita dah malam tu dah start, kita dah bawa anak-anak. Ni bukan cakap tuan-tuan, kita ustaz pun kurang lebih sama kan. Anak tak nak, tapi jual nama anak. Jumpa jemaah, jumpa pengurusi surau. Ustaz nak pergi mana? Pergi pizza anak-anak nak makan. Pada hari dia nak. Nampak? Itu biasa tu kan, silap mata bagi. Ya. Ada cerita ni tuan-tuan, ni rahmat Allah sekalian ya. Nabi tak pernah makan suatu benda yang disebut dengan khubzun muraqqaqan. Maknanya begitu lembutnya roti, Nabi tak pernah makan. Baik tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab ni ya. Kalau di saya di Mesir ni, dia ada aish baladi ni, roti. Kalau orang Arab ni dia roti bulat. Kemudian kalau kita belah tengah tu, di tengah jadi setengah. Kita buka tengah tu, di situ orang Arab dia bubuh telur lah, dia bubuh sayur lah. Jadi kita tutup, kita lapik, kita makan. Itu panggil aish. Jadi kalau kat Mesir ni, dia ada aish yang lembut. Biasanya tuan-tuan, kalau orang-orang yang biasa-biasa ni, yang duduk flat-flat ni kan, ya. Bagi kita duduk kat sana, jadi rumah semua flat-flat. Mana ada story, rumah lot lagi tak ada lah. Sana rumah flat-flat betul. Jadi tuan-tuan ya, mereka ni banyak makan aish baladi. Aish baladi ni tuan-tuan ya, yang jenis keras tu. Kalau dia menjual pun rasa, kalau kita baru sampai kat Mesir tu, saya ingat tak lalu kita makan, dia letak bawah. Letak bawah. Ada talata gini, dan 3 riyal ataupun 3 gini. Dia ambil yang bawah tu, dia tepuk itu, nak bagi. Jam, keluar. Itu yang keras tu. Kalau yang pakai gigi palsu tu, saya ingat tak boleh makan. Cabut-cabut dengan gigi pun cabut saya. Nak cerita ni keras ni tuan-tuan. Nabi SAW tak pernah rasa, tuan-tuan kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi tak pernah makan lembutnya roti ya. Dengan arti kata makan yang sedap-sedap ya. Sebab itu kalau kita lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kata tak boleh makan, boleh. Rasailah nikmat, tetapi ingat jangan sampai berlaku pembaziran, jangan sampai kita nampak bermegah-megahan. Kemudian dah makan yang sedap-sedap, dia upload pula dalam FB ya. Kawan kita dalam FB tu bukan semua yang kaya-kaya. Sebab itu saya tak berapa suka sangat kalau ada orang upload durian. Kalau durian kampung mungkin, ni durian Musangking, orang aja. Kita tu yang mana lah, durian kampung okey lagi lah, sekilo RM8 boleh lagi merasa waktu gula ke Spanish yang sebagainya. Ni kalau durian Musangking ni tuan-tuan, ni pun dah musim dah habis dah, sekilo RM80. Itu jangan upload lah benda-benda yang nampak kadang-kadang sahabat kita tak mampu untuk nak beli dan sebagainya. Sebab itu benda ni antara benda yang boleh menasihatkan kita bahawa dalam dunia ni kena ada pilih jalan yang namanya zuhud. Maknanya bukan tolak dunia, tetapi beragak-agaklah dalam kita berbelanja ya. Hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian ya. Selesai kita bicara tentang amalan dalam hidup Rasulullah berkenaan dengan makan dan minum. Jadi kita perlu pergi ke tajuk yang kelima, bab yang kelima, membicarakan tentang amalan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tidur Nabi ajar. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan atas dunia ni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan kata Arab jahiliah tu tak canggih tak, dia pun dah moden semua ya. Tapi cuma Nabi diutuskan, Nabi nak memperelokkan perkara yang berkaitan dengan akhlak ni, kerana ada akhlak yang boleh cenderungkan seseorang itu terkeluar daripada iman, ataupun dengan arti kata boleh menjerumus kepada syirik. Mereka pergi haji sampai bulan Zulhijjah, sebab haji ni ibadat yang lama dah. Start zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Cuma bila sampai kat Nabi kita ni, dia nak punya haji tu dia macam-macam dalam versi dia. Bila sampai direkodkan bahawa bila haji ketika itu orang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Maka disebutkan pula bukan setakat tidak berpakaian, dibagi 2 sesi. Sesi pertama waktu pagi waktu kaum orang lelaki. Orang lelaki dia akan pusing dalam keadaan tidak berpakaian.
Perempuan sebab kerana ada sifat malu pada dia, maka dia akan tawaf waktu malam dalam keadaan tidak berpakaian. Dan mereka sembelih pula tuan-tuan depan Kaabah untuk menunjukkan bahawa sembahan kepada dia punya berhala. Tetapi kita tidak. Bila kita sembelih itu, Allah perintahkan supaya kita masuk ibadah korban. Dan daging korban itu bukan untuk Tuhan kita, tetapi daging korban itu untuk diagikan kepada 1/3 untuk si pekorban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk kaum muslimin dan muslim yang lain. Maknanya perintah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak mau ambil satu sen pun, tapi dia nak suruh hamba dia untuk tak. Itu je. Ada kita tadi tak tahu buat korban tak buat. Tak buat. Kalau tahun-tahun yang lepas kita buat korban ni, cuma walaupun dalam pembahagian dia begini, ya, ada orang nak juga 1/3. Dia masuk korban, dia nak juga 1/3 tu orang ni kepala. Sebab itu tak dapatlah pahala sunnah bagi orang makan, ya. Lepas tu kalau nak masuk korban, kalau kita ambil seekor kambing bagi contoh, ya, ataupun seekor lembu 1/3 tu, kalau lembu tu 60 kilo, 20 kilo tu bagi kita. Jangan kita ambil betul-betul 20 kilo. Kita ambil macam mana Nabi ambil? Nabi ambil mudah, lebih kurang tapak tangan ni, apuan untuk Nabi makan. Walaupun 1/3 tu hak berkorban, tapi selebihnya bagi sahabat-sahabat fakir miskin, anak-anak yatim, janda, contoh-contoh kalau janda lah. Bagi siapa-siapa lagi yang memerlukan. Kita dapat masuk korban tu pun dah syukur. Sebab apa? Esok kita akan dapat benda yang luar biasa esok pada hari kiamat. Bahkan kita bagi pula kawan kita makan, maka dia dikira sebagai satu amal sedekah. Subhanallah, banyak pahala kita. Sebab itu kat dalam bab apa saja perintah daripada Allah, bab maupun zakat sekalipun, Allah Ta'ala takkan ambil harta benda tersebut. Tetapi Allah nak tengok kita ni hamba, sama ada kita memilih jalan untuk terus istiqamah dengan takwa, ataupun kita memilih jalan kufur kepada Allah Ta'ala, ya. Sebab itu adab Nabi ni, ajar antaranya yang kita nak bahaskan pula ialah berkenaan dengan tidurnya Nabi SAW. Pertama sekali, tidur Nabi dalam keadaan suci. Apa yang dimaksudkan dengan suci ni? Baik, tidur dalam keadaan suci adalah tidur dalam keadaan Nabi berwudu, ya. Mungkin saya kiranya ayah-ayah, ibu-ibu di belakang ni memang kita tidur ambil wudu lah. Ustaz, kadang-kadang bukan wudu saja Ustaz, mandi tu. Tak kuat lah tu. Sebab wudu ni kalau sebelum Nabi diutuskan dah memang ada istilah wudu. Dah memang ada dah. Cuma wudu familiar di kalangan orang Arab ni, dia bukan kata ambil angkat wudu lah. Wudu ni maksud dia cucikan diri atau wudu. Nabi kita Muhammad SAW, dia akan pastikan diri dia akan berwudu terlebih dahulu sebelum dia tidur. Apa sebab? Sebab kerana itu antara perkara yang boleh tuan-tuan, ya, menunjukkan bahawa tidak diganggu oleh perkara-perkara yang makhluk-makhluk yang tak nampak ni, ya. Lepas tu kita akan tengok lagi kata Sayyidina Anil Barra bin Adib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shiqqika al-ayman, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana engkau wuduk untuk sembahyang. Kemudian tidurlah di atas bahu sebelah kanan. Ini perintah Nabi, ya. Nabi perintah kepada sahabat, wahai sahabat, apabila kau nak mendatangi tempat tidurmu, maknanya sebelum kita nak tidur tu, Nabi perintah kepada kita ialah supaya fatawadda, kena ambil wudu dulu, ya. Wudu paling malas kita buat yang wajib cukup lah, kan, tuan. Kita buat yang wajib, yang rukun sekali tu, ya. Tapi pastikan kena. Sini ada sikit juga anak-anak kita yang 6-7 tahun ni, anak-anak saya pun termasuk lah. Kadang-kadang bila dia tengok kita tak ada, dia ambil wudu lebih kurang. Dia ambil wudu macam tu je. Basuh kaki pun dia gitu kan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Cukup 3 kali, tapi kanan kiri. Dia tidak menepati apa yang disebut dengan mualah, betul-betul, ya. Lepas tu kita kena check betul-betul, bagi tahu pada anak kita,
Kalau tak nak buat 3 kali, buat sekali. Bagi sempurnakan wudu. Kalau sampai siku, sampai siku lah. Ni anak-anak kita kadang-kadang dia ambil sampai tak sampai siku pun, maknanya tidak sempurna wudu. Sahaja start train lagi pada apa. Kadang-kadang anak tengok bapak pun 2 kali 5, dia buat juga kan. So maknanya tuan-tuan, Nabi perintahkan kepada kita start pada malam ini. Mungkin ada yang tak start, tapi kalau dah start istiqamahkan. Antara amalan Nabi SAW buat sebelum Nabi tidur, Nabi perintahkan kepada sahabat untuk kita mengambil wuduk dulu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW akan tidur dengan meletakkan tuan-tuan di bahu kanan. Maksudnya Nabi tidur kan, mengiringlah. Dan Nabi ketika yang hadis yang lain kita akan tengok Nabi meletakkan tangan di atas pipi dia, ya. Sebab apa Nabi letak di lambung belah kanan ini? Sebab kerana mengikut kaedah sains, jantung kita di sebelah kiri, ya. Jantung kita di sebelah kiri sentiasa pam. Setiap hari kita duduk saja-saja ni pam. Orang yang sentiasa melazimi kalimah zikir, tanpa dia sedar bahawa dalam diri degupan jantung itu menyebut Allah. Tanpa kita sedar. Tu yang ustaz-ustaz, ada seorang ustaz dia cerita, tak tahulah betul ke tak betul, ya. Sampai di negara Arab ni berlaku tuan-tuan, sampai orang dia pakai tu yang panggil apa itu, dia hospital tu, yang nanti tu, sampai bila tengok nanti itu tuan-tuan terbentuk kalimah seolah-olah bentuk kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup pakcik ni, dalam hidup Tok Wan ni, dia tak pernah tuan-tuan, lidah dia tak pernah pisahkan dengan kalimah zikir. Maknanya ibu-ibu yang di belakang tu kalau boleh lazimilah kalimah Allah. Ke apa cek pun sama juga, Allah pun sama banyak, pucuk pun sama banyak. Ya. Jadi maknanya di sebelah kiri ni sebab jantung, ya. Jadi bila kita tekan dia, jadi dia untuk mendekuk tu, tuan-tuan, berdekuk tu mungkin masalah kadang-kadang boleh menyebabkan mati dalam keadaan tidak disangka bahawa semalam baru kita makan sekali ni, pun kita tak kedai. Jadi sebab itu Nabi mengajar pada kita, antara kata sahabat, ya, bahawa baginda Nabi kita Muhammad SAW bila ambil wuduk, Nabi perintahkan pula untuk berbaring di sebelah kanan. Baik. Nabi tidur mengiring sebelah kanan kerana ada seorang sahabat yang bernama Bara bin Adib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala syiqihi al-ayman, rawahu al-Bukhari. Daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata apabila Rasulullah telah berada di tempat tidurnya, baginda tidur di atas bahu sebelah kanan. Dengan tidur bagi sebelah kanan ni. Perkataan al-asyiq di dalam hadis ini bermaksud pecahan bahagian ataupun sebelah. Maknanya dengan arti kata sebelah lah, mengiring ya. Istilah mengiring. Tidur di atas bahu sebelah kanan adalah tidur dengan menghadap sebelah kanan. Maknanya kepada Nabi pun automatik lah, sebelah kanan, ya. Ada orang tidurnya tu, dah kan? Dia akan tidur sekaligus lah. Bila dia pusing ke belah kanan, maknanya kanan, dan dilapikkan pula, kata sahabat, Nabi akan melapikkan tuan-tuan tangan Rasulullah di sebelah kanan ini di atas pipi. Apa sebab? Mungkin pada zaman dulu tak macam zaman sekarang, ya. Kita kadang-kadang tidur tuan-tuan double dua bantal. Kadang-kadang tu bantal keluar ini yang baru ni, apa, Abdul macam nak sebut kita tahu. Yang dekat tepi jalan tu berlambak saya. Yang rendah kan, apa nama? Das Abdul. Bukan Abdul Jalil, Das Abdul. Dua lapik banding. Ada yang jenis sekarang ni bantal tak nampak kepala tu, muka tak nampak. Nak cerita ni sekarang, punya sedap. Itu yang untuk bila hayya 'alas salat, bila dia nak bila lah juga. Ya. Sebab itu malu kita, ya. Bukan tak salah, tapi cuma kita tidur malam ni kita buah pattern sikit. Kalau selalu kita tidur terlentang macam mayat tu, tangan pakai pula jubah putih macam mayat tu.
kan? Kita ubah sikit malam ni, kita nak ambil amalan sunnah. Malam ni kita berwuduk, lagi cantik tuan-tuan, kita baca sikit surah. Nanti yang kita tengoklah apa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk kita lazimi sebelum kita tidur. Kita cuba pula menganankan kita punya tidur dengan meletakkan tangan kanan di atas pipi kita. Ini antara baginda Nabi SAW. Tentu kalau pergi Mekah, Madinah, negara Arab, ataupun kita duduk kat Madinah lah, sambil-sambil kita duduk pusing-pusing tengok kan, keliling Madinah, pintu 1, pintu 2 tu, tengok orang Arab aja dia duduk dengan anak-anak dia kan, duduk dengan anak-anak macam itulah keadaannya. Baginda Nabi SAW bila dia istirahat, tapi tidur Nabi tak macam kita pula lah. Memang kita tu ikut sunnah dah, betul dah. Tapi tuan-tuan tidur sampai tak sentuh 2 hari. Sunnah dapat pada sunnah lah, dapat. Tapi yang lama tu tak dapat. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata ada satu hadis lagi, kata Sayyidatina Aisyah yang duduk bersama dengan Nabi, kana Nabi SAW yusalli bil laili 11 rakaat. Nabi sembahyang setiap malam 11 rakaat. Inilah dasar pada dalil inilah yang maka yang duk jadi pertikaian tu. Tarawih itu sama ada 11 ke ataupun 21:8 ke 21:8, 28, 20 ni. Sebab kerana dalam hidup Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sembahyang setiap malam 11 rakaat. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'atayn khafifatayn thumma taja'a 'ala shiqqihi al-ayman. Rasulullah solat malam sebanyak 11 rakaat. Apabila masuk saja waktu fajar, baginda solat 2 rakaat ringan khafifatayn. Kemudian baginda berbaring di atas bahu di sebelah kanan. Kita highlightkan di belakang sekali itu kerana Nabi baring, ya. Badannya Nabi baring di lambung sebelah kanan. So maknanya banyak lagi cerita tentang riwayat Nabi SAW gemar tidur dengan lambung di sebelah kanan, ya, dengan arti kata melapikkan tangan di atas pipi baginda Nabi SAW. Baik, kerana melapik ini ada hadis, kata Huzaifah radhiyallahu anhu, qala idza akhadha madja'ahu min al-lail wa wada'a yadahu tahta khaddihi, rawah Bukhari. Dan daripada Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata apabila Nabi SAW hendak tidur, baginda meletakkan tangan di bawah pipinya. Ini memang kira maknanya berdasarkan kepada hadis, apa yang dilihat oleh sahabat. Walaupun Nabi tak cakap, tapi sahabat tengok Nabi buat begitu, maka mereka akan cuba sedaya mungkin. Paling tidak pun benda itu susah dalam hidup kita, maka dia akan cuba buat. Sebab kalau tak mau tinggal satu amalan yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Saya ingat boleh lagi setakat ni 3 tu. Okey, baik. Seterusnya, baginda Nabi SAW meniup kedua belah tangan sambil berdoa. Ini jangan, ya? Meniup kedua belah tangan sambil berdoa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadihi wa qara'a bil mu'awwizat wa masaha bihima jasadahu, rawahu Tirmizi. Dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa apabila Rasulullah hendak tidur, baginda meniup kedua tangannya dan membaca mu'awwizat. Lalu baginda mengusap badannya dan dengan kedua tangannya. Baik, maknanya di sini ialah meniup kedua tangan ialah kedua tapak tangannya. Perkataan al-mu'awwizat ini ialah, dengar dulu tuan. Pertama adalah mu'awwizat ialah bacaan suratul Ikhlas. Yang keduanya suratul Falaq. Yang keduanya suratul Nas. Mu'awwiz ni maknanya minta Allah jauh lindung kita dengan kita baca 3 surah ni. Al-Mu'awwizat bermaksud mohon perlindungan. Ketiga-tiga surah ini mengandungi ayat-ayat yang memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan jin dan gangguan manusia. Apa sebab disebut manusia ni? Manusia di sini ialah mungkin ada orang jahat masuk rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita baca tersebut, ayat tersebut, dia dapat protect diri kita daripada kemudaratan. Ada orang baca doa ni tuan-tuan, ya, dia minta jauh daripada isteri dia pun ada. Jangan sampai. Ada, bukan dah. Tapi masuk ke situ.
Dimaksudkan ialah jauh daripada gangguan jin, iblis, ataupun kita kata sebagai musuh-musuh yang mungkin masuk salah rumah. Sebagai patut dia cari rumah ni, tapi termasuk rumah kita, lalang masuk, teruslah kan. Mudah-mudahan Nabi SAW dia baca 3 surah ini, kemudian Nabi hembus tuan-tuan di tangan Rasulullah, tapak tangan, dan Nabi pun menyapu keseluruhan badan baginda Nabi SAW. So kita boleh buat ya. Maknanya tak perlu bangun pun. Kita sambil-sambil duduk dan tidur tu kan, Wallahu a'lam, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu jangan baca surah Baqarah panjang-panjang kan. Tak jadi tidur kan. Baca 3 surah tu, tiup tuan-tuan, kita sapu badan kita insya-Allah. Apa yang Nabi SAW harapkan supaya mudah-mudahan dijauhkan daripada gangguan. Mungkin kadang-kadang kita tengok tuan-tuan sahabat sejiran kita baik tuan-tuan, depan kita dia puji kita, tapi sebaliknya hakikatnya tak puas hati dengan kita. Ini banyak tuan-tuan di kalangan masyarakat. Auzubillah, mudah-mudahan kita duduk kat sini jauh daripada orang hasad dengki dan antau yang bukan-bukan ni. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsah bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu zalika 3 marat. Nabi kita Muhammad, kata Sayyidatina Aisyah, setiap malam Nabi ketika mana akan tidur, Nabi akan himpunkan di sini lah, maksudnya merapatkan lah. Itu lah maksudnya, yang paling tidak pun kita tak ada nampak macam doa itu ya. Nabi SAW menghimpunkan kedua tapak tangannya merapat, kemudian Nabi meniup lalu membaca kedua-dua tapaknya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian bila selesai saja Nabi tiup, baginda Nabi akan mengusapkan ya semampu yang boleh. Maknanya jangan sampai kita mengusap sampai berdiri, tak sampai belakang ni dia berdiri pula, dia gonyong belakang tu. Tidak sampai beruatnya, tak. Sekadar yang mampu saja. Maknanya bermula, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada kepala. Tarik kan. Kita tarik kepala. Daripada kepala sehingga pada wajah dan bahagian depan, badan bahagian depan. Tu dia kata tak payah sampai belakang tu gosok. Ayam tak sampai lah tuyul turun gosok je. Ayam perlu benda gosok. Alang-alang gosok garu tu ya, garu pula. Jangan selalu macam tu kan. Jadi panjang pula cerita tu. Jadi cakap harimau, jadi lem pula. Tak jadi yang tidur. Ya. Sebab itu baginda Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah, antara perkara yang Nabi tak tinggal, kita cuba amal. Mungkin ada yang baru tahu malam ni, kita amal Ustaz, insya-Allah mana tahu rezeki kita di akhir kehidupan kita itu ya, Allah Ta'ala pilih kita untuk amalkan sunnah, mana tahu rezeki kita ya. Lepas itu kita beruntung dapat tahu juga antara amalan yang dalam hidup semua tak pernah tinggal, ialah dalam tempat tidur Nabi kita Muhammad SAW akan baca mustaqam 3 surah yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada makhluk yang nampak dan juga makhluk yang tak nampak. Betul ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW juga tidak tidur kecuali selepas daripada waktu Isya. Ini betul lah. Kita selalu buat begitu lah. Tapi ada juga orang tidur kat kuliah maghrib pun ada juga. Kan, terlelap je tak apa. Terlelap tu biasa kan. Bukan senang nak lipat ni, tunggu lama-lama Ustaz tak apa, dia duduk atas kursi kan, macam sakit pinggang, kita boleh pusing. Kita nak lipat je, kan. Nak Ustaz kadang-kadang baca straight, lagi ngantuk kan. Saya pun waktu saya jadi imam tu ada juga ustaz-ustaz yang baca straight kan. Kita sampai tertidur 3 kali mimpi tu. Tapi tak habis lagi. Ngeri tu kan. Ya. Jadi bagi Nabi SAW, antaranya tak pernah tidur selepas kecuali daripada selepas Isya. Kata Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawm qabla al-isya wal hadith ba'daha, rawahu al-Bukhari. Dan
Sayyidina Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa baginda Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum daripada Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Ini perbuatan Nabi lah. Tapi susah nak buat. Ya. Yang tidur selepasnya tu betul dah. Nak bincang-bincang lepas tu susah. Ada setengah orang memang lepas Isyak ngetih tak biasa. Ya. Ngetih je. Gusti. Duduk pula lepak kedai tu, ya Allah. Lagi kedai tak tutup. Kadang sampai tak faham masa kedai tu tutup. Start daripada lampu depan. 1, tak faham. 2, tak faham. 3, sampai tinggal 1 tu pun dia tunggu lagi kakak. Lagi ada 1 tak padam, begitu tunggu. Tapi bukan kat sini lah. Cerita ada situ, dalam kampung. Saya, rumah saya duduk asal Felda. Dulu kat Felda, Pulau Selangor. Jadi geng-geng pakcik-pakcik ni yang peneraka ni kadang-kadang malam tu nak rehat. Ada yang istiqomah Isyak terus balik pun ada juga kan. Ada yang jenis memang ada kawan-kawan ni kan, sembang-sembang ngetih tu kan. Sampai 2-3 pagi tu kan. Nak pula orang sekarang lagi buat daya tarikan, ada yang jenis pakai karaoke. Oh, lagi lah letih pun. Orang tidur dia tak tidur. Kita yang geram tu sebab dia nak pukul 2-3 pagi dia menyanyi kan. Rasa nak pergi tengok tu, rasa nak nyanyi juga. Ya, kita tak boleh dengar ya. Nyanyi pula lagu sedap-sedap ni. Abang pilih yang mana, perawan atau pantang dengan janda tu. Ya. Jadi benda ni yang kita tak boleh nak buat memang. Jadi pas Isyak tu betul tu, tapi nak menyembang tu. Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah, Nabi tak pernah cakap apa tu. Apa yang Nabi buat? Nabi akan tidur lah. Supaya keesokan hari kita akan tengok hadis yang akan datang, ya. Nabi tidur awal dan bangun awal. Kata Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awal al-lail thumma yaqumu akhirahu fayusalli. Kata Sayyidatina Aisyah bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun 1/3 daripada malam. Lalu baginda pun melaksanakan solat malam. Ni sebab itu orang yang tidur awal ni supaya cukup tidur, ya. Tidur yang cukup kurang lebih 6 jam tu lah, ya, 6 jam, ya. Namun ada yang tidur tak cukup pun ada kan. Sebab pada faktor yang dah terpaksa kan, jaga malam, jaga anak, itu cerita lain lah. Tapi kita ni yang anak pun dah besar-besar ni kan, kita ambil cukup tidur rehat. Lepas itu saya tengok satu video Ustaz Syed Nurul Syah, ya, dia ada bawa keluar satu video yang diucapkan oleh Menteri Agama kita, ya, Fadilatul Syekh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia kata antara betul nak panjang umur ialah dia kena rehat cukup. Dia rehat kena cukup. Dan umur 53 kena pencen lah, supaya tidak stres lepas daripada tu. Itu orang yang panjang umur dia stres tengok pakcik. Ada yang lebih pada 60-70, dia pencen. Bukan sekat pencen, memang kerja sendiri pencen lah, kan? Maknanya tuan-tuan tak stres ni pun juga. Bila kita tidur cukup, maknanya kita jaga kesihatan, tidak memudaratkan. Itu yang kita dengar kisah ada Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar bin Asi, yang memang kuat puasanya, tiap-tiap hari puasa. Kemudian malam tiap-tiap hari. Kemudian dia khatam Quran 3 hari sekali dan dalam dia 3 hari sekali tuan-tuan. Kita jauh 3 tahun pun jenuh nak khatam. Ya. Seorang-seorang dia baca 30 juzuk 3 hari sekali dia khatam. Sampai harinya Nabi SAW bila tengok Sayyidina Abdullah bin Umar bin As ni buat macam ni, Nabi tegur kan, jangan buat macam tu sebab mata kamu ada hak juga, dia pun nak kena rehat juga. Dan kalau kamu waktu malam kamu ibadat, pagi kamu puasa, masa bila kamu nak bersama dengan isteri kamu, dia pun ada hak untuk minta nafkah batinnya. Kamu kena buat macam aku lah, aku hari ni kamu buat macam ni lah puasa. Kalau kamu memang suka puasa dalam sebulan, kamu puasa 3 hari, puasa hari putih 13, 14, 15 bulan Hijriyah, puasa putih.
Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Dia kata, wahai Rasulullah, dalam sebulan ada 30 hari. Kalau 3 hari puasa tak pandai, banyak tak puasa daripada puasa. Kalau kamu nak puasa lagi, tambah lagi. Setiap minggu tambah 2 lagi. Mana puasa Senin, puasa Khamis 8 hari, tambah dengan 3, 9 hari. Dia kata, wahai Rasulullah, banyak lagi berbaki yang tak puasa tu. Nak bayangkan, kalau kita puasa 9 hari, kemudian dia tak puasa lagi, ada berapa lagi tak? Ada 19 hari lagi. Maknanya dia minta pada lagi, nego lagi. Dia kata, apa tu Rasulullah kata, kalau macam tu kamu puasa lah macam Nabi Daud. Puasa hari ni buka, hari ni buka, hari ni puasa itu buka. Bila Abdullah bin Umar dengar macam tu, dia rasa puas hati lah. Tuan-tuan, sama belik banyak. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni, Nabi larang, Nabi kata lakukanlah sebegitu. Lalu Nabi pegang tangan Sayyidina Abdullah bin Umar bin As ni. Nabi ambil tangan bapak dia, Nabi letak, lakukanlah seperti mana yang aku suruh, puasa macam Nabi Daud. Kemudian berbaktilah pada ayahmu, taat pada ayahmu, supaya dengan cakap. Jadi tuan-tuan ya, sahabat Nabi memang kuat ibadat. Tapi Nabi tak nak orang yang dalam keadaan bila dia terus momentum, dia bukan main semangat lagi, tapi akhir kehidupan dia umur 40 dia jadi down. Dia tak jarang nampak kat masjid, kadang kat Azhar. Waktu muda 20-30 tahun memang dia lah tuan-tuan, tok siap. Tapi 40 dah dia tak mahu dah. Sebab apa? Dia dah biasa, dah cemuri dah pengalaman dia lama 20 tahun jadi siap tu, dia tak mahu dah. Ada macam ni. Nabi tak nak. Nabi nak biar kita mula sedikit, biar sederhana, yang kita dapat nilai istiqamah. Nabi sebut, kata kepada Allah, kamu lakukanlah dan taatlah kepada apa kamu. Itu Nabi beritahu. Sampai akhirnya betul tuan-tuan. Bila dia beribadat, akhirnya dia rasa macam Allah, betul lah apa kata Nabi. Aku dulu buat amal ibadat, hari ni baru terasa dah tak larat nak buat macam dulu lah. Tadi kata Abdullah bin Umar bin As. So maknanya tuan-tuan, sahabat Nabi ni kalau nak challenge dengan amal ibadat, memang tak challenge kita ya. Kita kalau duduk dengan Nabi, ada tak nak minta macam tu tuan? Bab puasa Rasulullah, kalau Abdullah bin Umar tadi minta setiap hari, kita jangan. Minta macam mana tuan? Ya Allah, ya Rasulullah, kalau boleh setahun sekali. Setahun sekali puasa, malah gitu. Ya Allah. Nabi ni lain, sahabat ni lain, dia train Nabi sallallahu, dia train oleh kebagingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah tak sekalian. 8 tahun dah. Apa sudah? Dah 40. Oh, dah lebih dah ni. Macam mana? Dah terus. Dia baru sampai tak apalah. Dia baru sampai, kita yang dah lama dah duduk. Ini satu lagi insya-Allah boleh dah. Hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi akan tidur awal dan Nabi akan bangun awal untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, satu lagi ialah berwuduk ketika mana hendak tidur walaupun dalam keadaan junub. Junub ya, maksudnya dalam keadaan hadas besar. Kerana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawadda'u lis-shalah. Dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur sementara baginda sedang junub, baginda membersihkan kemaluannya dan berwuduk seperti mana hendak salat. Muttafaqun alaih. Ini kisah tuan-tuan, ialah ya, maksudnya walaupun belum lagi mandi hadas besar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengamalkan antara amalannya, ialah seolah-olah kata Sayyidatina Aisyah macam Nabi tak wudu, dan Nabi tak dalam bukan keadaan hadas besar. Nabi akan basuh, maksudnya selepas daripada bersama dengan isteri-isteri ataupun salah seorang daripada isteri baginda, maka Nabi akan berwuduk macam biasa ya. So macam kita boleh amalkan benda tu ya. Macam tu walaupun saya tak larang nak amal benda tu kan. Bagi kami yang muda-muda lah ya. Kata Abdullah bin Umar menceritakan ya, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Rasulullah bahawa dia pernah junub di malam hari ya. Lalu baginda bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berwuduklah engkau dan bersihkan kemaluanmu, kemudian tidurlah. Muttafaqun alaih. Maksudnya ini adalah satu daripada amalan baginda Nabi walaupun dalam keadaan junub ya, tak semestinya kena mandi waktu itu tidak ya. Maknanya untuk kita tidak meninggalkan satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai saja kemudian kita basuh
kemaluan, kemudian kita ambil wudu macam biasa, ya. Tapi nak sembahyang tak boleh lah. Sebab apa? Kita tidak bersihkan diri kita dengan hadas besar lagi. Wallahu a'lam. Ya, selesai ya. Sekejap sangat kuliah maghrib kita kan. Tak bersulam dah kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat memahami tentang amalan-amalan baginda Nabi dengan memulanya makan sehinggalah akhir perbincangan ialah berkenaan dengan tidur. Ada lagi tuan-tuan perkara-perkara yang kita nak sebut, nak sembang berkenaan dengan tidur ni. Antaranya ialah berdoa ketika mana sebelum dan selepas daripada bangun. Begitu juga membaca doa ketika mana terjaga daripada tidur. Fizikal tidur tetapi hatinya tetap terjaga. Menyilang kaki ketika mana duduk di masjid, biasa tidur alaskan tikar. Dan banyak lagi tuan-tuan perkara-perkara yang menarik yang kita akan bahaskan, perihal yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam berkenaan dengan tidur. Cuma mimpi dia tak ada dalam ni lah. Mimpi memang ya. Nabi SAW sebut kalau mimpi ni, lepas tu dalam hidup Rasulullah, lepas solat subuh Nabi akan tanya sahabat, Umar, kamu ada mimpi apa semalam? Umar kata tak ada apa ya Rasul. Abu Bakar ada mimpi. Awak ada mimpi. Tapi mimpi macam ni Rasulullah akan terjemahkan. Mimpi kamu petanda alamat macam ni, macam ni, macam ni. Sebab itu ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Dia buat satu buku namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Dia memang hebat buat tafsir mimpi ni. Cuma kelebihan nak belajar, nak faham tentang tafsir mimpi, tak semua ustaz dia boleh jelaskan tafsir mimpi. Tuan-tuan kalau nak tanya saya berkenaan dengan mimpi tuan-tuan yang semalam, saya tak boleh nak jawab. Kecuali kalau kena patuk ular, nak kahwin lagi lah tu. Ingat. Tapi kalau yang mimpi lain saya tak tahu nak jawab. Sebab saya bukan ahli tafsir mimpi. Tapi akan tanya surah-surah. Itu yang kita akan bincang pada masa akan datang. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, aku ada 2-3 soalan. Kalau tak ada, kita tutup tu lah. Ada. Wassalamualaikum. Mungkin buat nak silakan. Saya dengar ramai banyak dalam YouTube semua. Ya. Baik, terima kasih. Pertama sekali tahniah pada Haji, suka tengok YouTube berkenaan dengan ceramah-ceramah. Tahniah tu dapat pahala besar tu kan. Yang keduanya berkenaan dengan amalan-amalan sunnah. Bila sunnah ni yang Haji sebut tadi berkenaan dengan salat sunat rawatib. Yang saya sebut sebelum ni, rawatib ni dia ada dua. Satu muakkad dengan satu ghairul muakkad. Muakkad ni mana biasa Nabi tak pernah tinggal. Sampai kita akan bincang juga pernah Nabi qada solat rawatib yang muakkad ni. Itu banyak cerita lah ya. 12 rakaat yang perlu kita dalam diri kita jangan tinggal. Ialah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi sebut kan, rakaataini qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum daripada subuh itu lebih baik dan melampaui kebaikan yang ada di sisi di muka bumi ini. Itu maknanya lebih jangan kita tinggalkan. 2 rakaat sebelum subuh. Yang keduanya 4 rakaat sebelum daripada zuhur. 2 rakaat selepas daripada zuhur. Dan 2 rakaat selepas daripada maghrib. Dan 2 rakaat selepas daripada isyak. Total 12 rakaat. 2, 2, 4, 2, 2. Ini bilangan rakaat. Jangan tinggal mengekor lah. Jadi Nabi tak pernah tinggal. So kita jangan tinggal. Yang keduanya berkenaan dengan solat witir. Ya, Nabi SAW menyebut, sempurnakan solatmu, tutuplah malammu dengan witir. Maksudnya kalau boleh, dan sememangnya kita nak ikut sunnah Nabi ni, paling tidak lepas isyak kita buat ba'diyah 2 rakaat, kemudian tutuplah dengan 3 rakaat witir. Ini memang perintah daripada baginda Nabi SAW. Sebab kata Sayyidatina Aisyah, Nabi setiap hari Nabi akan bangun untuk melaksanakan paling kurang ialah 11 rakaat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan ya, dengan membicarakan tentang amalan-amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan esok insyaAllah
Saya live di Selangor FM pukul 5.30 sampai pukul 6.10. Ya, dalam membicarakan tentang malaikat tak masuk rumah. Apakah perbincangan tersebut? Nantikan 5.30 esok. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.